Assalamualaikum. Saya buat video dengan ni lah, senang sikit untuk beritahu kaedah macam mana kita nak menyimpan emas. So kita ni dah di akhir zaman, okey. Kita tak boleh nak bangga dah dengan apa yang ada pada kita sekarang, dengan nombor-nombor yang kita ada sekarang. Contohnya nombor-nombor dalam account bank, nombor-nombor dalam EPF ke KWSP ke, itu semua nombor yang tak ada zahir di tangan kita pun. Sama lah juga kita ada wang kertas sekarang ni. Memang dia berharga sekarang, tapi bila satu masa bila dah off sistem semua, nilai wang kertas pun dah tak bernilai lagi. Apa yang kita ada pada waktu tu. Jadi bila wang kertas tak lakukan oleh kerana kejatuhan mata wang Malaysia dengan inflasinya, dengan apa-apa yang semua, maka waktu tu kita akan kembali kepada sistem emas dan dinar dan dirham lah. Sebab tu kita kena ada disiplin untuk menyimpan emas sekarang. Benda ni nampak remeh. Ingat benda ni bukan MLM, bukan sistem pairing ajak orang masuk semua. No. Ini adalah kita menyahut seruan Rasulullah. Sebab Islam pun mengajar kita supaya menyimpan emas lah di akhir zaman. Sebab di akhir zaman kita akan gunakan emas, dinar dan dirham balik sebagai mata wang lah untuk meneruskan kehidupan. Okey, jadi bila kita dah register account Public Go, contohnya bagi nombor account, bagi nama, nombor IC, nombor telefon dan email serta alamat, bagi 5 item ni kepada mana-mana dealer, and then kemudian dealer akan daftarkan korang you all untuk dapatkan password and username lah. So bila dah dapat password and username, okay, you boleh terus login. So ni saya dah login ni. Okay, biasanya login dekat sini. Okay, ni saya dah login. Okay, dia dah masuk dalam account saya lah. Contoh, dia ada dua kaedah. Dulu dah ada 3 kaedah kita nak beli emas. Sekarang dia dah jadi 2. Pertama, kita pergi ke Public Go sendiri, walk in, beli emas secara fizikal dan terus balik. Pertama. Sekarang ni dia tak buat dah macam tu. Dia tak boleh. Kita tak boleh bawa cash 10,000, 20,000, 100,000 pergi ke branch, letak duit atas meja dan dia bagi seketul ke emas kita. Dulu tak boleh. Sebab saya dah buat sekarang baru je. Saya buat bulan 5 tapi tak boleh. Dia kata semua melalui sistem. Okay. So sekarang ni dah ada 2 cara. Pertama, kita boleh pergi ke home. Bila ni home so kita tengok dulu harga emas. Okay. Harga emas semasa hari ni RM280 per 1 gram. Maksudnya 1 gram berharga 280. Dan RM100 kenapa 100 dia tulis kat sini? Sebab minimum untuk kita boleh beli emas dengan Public Gold ialah RM100 minimum. Tak boleh 50, tak boleh 70 sekati, tak boleh RM3, tak boleh RM2, tak boleh. Dia letakkan harga RM100 minimum, paling minimum untuk you all beli emas dalam akaun Public Gold you all lah. Okay, so dengan RM100 sebulan, contoh you all dapat gaji, ada yang gaji RM5,000, ada gaji RM3,000, ada gaji RM2,000. Daripada gaji you all tu, you terus cabut RM100 untuk beli emas. Dan you all akan dapat 0.3571 gram dengan nilai ringgit RM100 tu lah. Kalau you all mampu, gaji you all RM10,000, RM5,000 ke atas, bolehlah beli RM500 ke, RM400 ke, RM300 ke, banyaklah sikit gram you dapat. So cepatlah sikit gram dekat akaun you bertambah. Okay, so jelas kat situ dulu. Home depan and then dekat sini pula harga-harga untuk 10 gram, 20 gram, 50 gram. Okey, tengok dekat sini 280 PG Cell. PG Cell ni harga jualan kepada kita RM280 dan 2,554 ni PG buy ni, maksudnya jika kita jual kepada mereka. Dan mereka akan ambil ni. Biasalah emas ni dia akan ada untung rugi. Kan? Kalau kita, sebab tu dia emas ni kita tak boleh nak expect untuk jangka panjang pendek. Emas ni kita boleh expect untuk 3 ke 10 tahun nanti emas akan menjadi RM500 per gram. Waktu tu baru you menyesal tak beli sekarang. Dulu nenek moyang kita pesan beli emas, kita buat tak tahu. Sibuk beli kereta, sibuk beli rumah, sibuk beli tu, beli ini, beli ni. Okay. So hari ni baru kita nak menyesal, tak guna dah. Sebab dulu waktu tu emas hanya RM34, RM24, RM45 sahaja per gram. So dengan beli emas RM15,000 tu rasa dah gila sangat dah. Bayangkan apa yang diorang dapat sekarang dengan harga emas RM280 per gram. Yang dulunya mereka beli RM34 je segram. Tak kenyang melambung. Okay? So orang kaya dulu lain. Orang kaya dulu disiplin diorang menyimpan emas, jongkok emas dalam rumah. Kita hari ni lebih bangga simpan wang kertas. Sedangkan wang kertas ni ada inflasi dan boleh tidak bernilai anytime. Apa-apa jadi perang ke apa ke semua ke, dia boleh jadi kertas sebagai kertas mata-mata. Itu yang bahaya. Okay? And then dekat sini harga dinar, dekat sini harga untuk tengoklah wafer 24K semua ni 1 dinar bersamaan kan. 1 dinar. Dia kalau gold bar semua ni dia lebih pada gram. 200 gram, 10 gram. And then dia buat juga dinar. Dinar ni dia bukan sekadar emas lah, dia juga sebagai mata wang.
Sebab tu saya suka simpan dinar. Saya lebih suka dinar lah pada gram, sebab kalau kita nak membeli esok-esok nak beli apa-apa pun dia akan sebut dalam dinar juga kot. Tak tahulah, kita tak tahulah sebab gram-gram ni susah, tapi boleh juga mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia ada gram masing-masing lah. Okey, dekat dinar ni satu dinar bersama dengan 4.25, 5 dinar bersama dengan berapa tah? 5 point berapa tah? Kalau 10 dinar bersama dengan 42.5 gram, dia macam tu. So RM11,000 harga dia. Kalau macam ni 1000 gram 1 kg lah. 1 kg RM276,542 seketul. Satu jongkong. Jual balik rumah. Okay. And then dekat sini ada harga untuk perak jugalah. Untuk perak ni satu perak ni nanti tengoklah sini. Ni harga-harga semasa lah. Dia benda ni akan berubah, okey. Benda ni akan berubah. Untuk harga dinar ataupun gram ataupun beli jongkong ke apa ni kan. Okey, ni dekat sini ni dia berubah harga setiap 20 minit sekali. Contohnya satu dinar bersama 1,193 sekarang. Selepas 20 minit mungkin dia akan naik 98, 1,198 mungkin, ataupun dia mungkin turun 1,180 kemungkinan. Dia akan berubah 20 minit sekali. Untuk harga hari per gram ni 280 per gram ni dia akan berubah setiap pukul jam 12 malam. 12 malam dia akan berubah. Esokkan tu berapa gram? 1 gram. Berapa ringgit untuk 1 gram? Macam tu. So malam ni sehingga pukul 12 sekarang kita boleh tengok sama ada dia naik 284 ke ataupun dia turun 275. Kita tengoklah. Nanti contoh. Okey, kena ingat dia ada dua perubahan harga. Dekat dinar ataupun bas gold dia berubah 20 minit sekali. Dekat untuk nilai emas per gram setiap hari dia untuk nilai emas per gram dia berubah setiap satu hari pukul 12 malam. Okey? Dan macam itulah, tengok sinilah, tengok untuk harga untuk tengok chart, klik sini tengok chart supaya kalau pandai tengok chart. Okey, chart tengah naik sekarang ni. Okey. So untuk ni emas ni untuk perak macam mana sekarang nanti tengoklah. Itu tak penting, nanti bila you dah ada account nanti you akan tengoklah. Okey, saya terus kepada cara pembelian. Macam mana cara kita pergi? Okey, pertama dia ada dua cara. Pertama kita beli emas melalui akaun sikit-sikit. Contoh yang saya cakap tadi, ada duit gaji beli 100, ada RM100. Ada lagi duit gaji, ada duit lebih, kerja lebih ke, ada OT ke apa semua. Ada bulan ni ada 500 lah. Kita pun beli RM500. Itu melalui orang panggil account gap. Ni my gap. Okey, pergi ke my gap, klik okey. Setakat ni saya dalam akaun saya ada 71 gram dalam 2 RM 20 lebih, 20,000 lebih lah ni contohnya. Okey, yang sekarang 20,000 lebih lah. And then kalau kita nak beli emas sedikit-sedikit macam ni, okey, beli kat sini. Kalau macam ni buy gap now untuk emas, ini buy gap now untuk silver, dirham, okey, ataupun silver lah. Okey, kalau kata okey bulan ni aku nak beli 100 je tak mampu, okey, klik kat buy gap now. Okey, and then dia keluar macam ni, pergi ke FPX ataupun bank in. Kalau bank in pergi cocok duit, lepas tu receipt tu download dalam ni lah, susah leceh. Ataupun buat auto payment, auto debit melalui credit card ke apa ke, ataupun melalui account bank ke selama 12 bulan. Auto leceh semua ni. Biasanya orang pakai yang ni lah, FPX lah, terus bayar je. Next. Okey, and then berapa nak bayar? Okey, 100 bulan ni mampu. Okey, 100. RM RM100. Bersamaan dengan gram dia terus kirakan terus. 0.3571 gram. So bila klik agree and proceed place order, maka kita buat pembayaran. Lepas pada buat pembayaran semua, dia pun akan tercatatlah dekat sini account ni available ni. Okey, and floating ni bukanlah currency ni pun samalah. Okey, dia akan tambah. Macam ni saya saja tak tebuh ni. Saya dah tebuh dah sebelum ni. So tinggal ni lagi, tinggal 71 gram je lagi. Dulu saya dah tebuh banyak dah. And then 71 gram ni saya boleh keluarkan 10 dinar 2 keping, 1 dinar mungkin 4 keping. Macam itulah, and 5 dinar sekeping mungkinlah. Okey. Tapi saya boleh tebuh bila-bila masa lah. Macam tu. Okey, dia akan tambah sini, tambah. Alhamdulillah. Okey. And then next month pula, kena beli emas lah, ada lebih ni, OT ni ada 500. Okey, pergi ke buy gap. Okey, pergi ke FPX and next, okey, masukkan nilai. Sebab OT banyak hari ni, banyak ada ataupun ada perniagaan apa-apa, kalau ada rezeki lebih sikit, ada 500 juga duit lebih bulan ni. Okey, beli 500. Beli RM500, dia akan bagi you 1.7857 gram emas dia bagi pada you. So bila you agree and proceed order, emas tu pembelian you tu pun akan tercatat dekat sini. Still lagi dalam bentuk nombor. Okey. Tak apa, tujuannya bila you bentuk nombor gram macam ni, bila dah cukup gram, you all boleh pergi ke boleh withdraw ataupun boleh keluarkan emas you all dalam bentuk fizikal. Dan jikalau emas you tu bawah daripada 5 dinar, dia akan iaitu 20.5 gram, dia akan post ke rumah.
Kalau lebih daripada 20.5 gram, you kena pergi collect sendiri dekat branch dia sebab dia tak berani ambil risiko lah. Tapi you tak saya risau lah, dia post tu je tak risau. Dia ada insurans dan dia tak pernah ada hilang lagi lah. Setakat ni saya difahamkan tak pernah lagi ada hilang ataupun kecelakaan tengah jalan, tak ada setakat ni. Okay? So untuk kalau dinar 5 dinar ke bawah dia akan post kepada you. Kalau 5 dinar ke atas, you kena 10 dinar dah 5 dinar ke atas, you dah kena pergi ambil kat branch lah mana-mana berhampiran dengan rumah you lah. Okay? Senang. So kena bila ada akaun macam ni you kena target. Jangan biarkan dekat sini. Kalau saya tak suka biarkan sebab bagi saya risiko lah apa-apa anything hyper jadikan semua takut kan. So saya lebih target. Okey, berapa gram aku nak keluarkan? Berapa gram aku nak keluar? So sekarang ni saya tengah target mencari 100 gram. So saya kena top up cash sikit untuk jadikan 100 gram, lepas tu saya keluarkan terus. Macam tu. Faham And then 100 gram sekarang bersamaan dengan 27,000. Sekarang ni dah ada 20,000 lebih, so kena tambah dalam 7,000 lagi lah untuk dapatkan 100 gram. And then saya keluarkan dalam bentuk 100 gram. Dan dah sampai saya kena pergi ambil dekat beras lah untuk 1 gram kan. Okay, so kalau kata, oi tak mampu sangat lah nak main gold, okay, boleh pergi ke silver, pergi ke buy semua, okay, FPX macam tadi juga. Okay, and next masuk, nak beli berapa? Okay, 100, beli dirham ataupun silver. Dia bagi you 26.8817 gram. Dia bagi you. Okay, agree deposit. So dalam account silver you akan dia tulis lah apa yang you beli tadi tu. Okay, and cukup je gram, cukup je target you terus keluarkan. Macam mana you nak tahu cukup target? Okay, kita pergi ke sini. Kita pergi ke kaedah kedua. Kaedah kedua, kalau you ada duit cash kat tangan sekarang ni, you nak sandarkan duit you daripada inflasi, daripada duit tu terus jatuh. Inflasi ni contohnya kalau you ada 10,000, kalau inflasi terus berlaku, maka nilai kuasa membeli 10,000 tu hanya RM8,000. Hanya RM7,000. Tak kenanya. Tu yang kita takut inflasi. Dulu RM1 kita boleh beli macam-macam. Nasi, boleh beli air dengan RM1. Sekarang RM1 hanya air kosong saja. Sebab apa? Sebab nilai mata wang kita jatuh. Faham tak? Tu orang panggil inflasi dalam currency ataupun dalam mata wang. Okay? And then untuk cara kedua adalah you pergi ke home and then pergi ke produk. Dekat produk ni you ada gold, ada silver, ada PG More, ada PG Jewel, ada Aurora Italian and terus eksklusif. Kalau you nak beli emas jenis bentuk, boleh pergi ke sini. Dengan duit yang simpan tadi tu, dengan akaun emas yang you ada tadi, you boleh tebus kat sini. Tak ada masalah. Okay, you boleh beli dekat sini. Okay, dengan harga macam ni. Boleh pilih nak tengok gram ke apa. Ni kalau orang suka shopping untuk emas bentuk lah. Macam saya tak suka emas bentuk sebab nilai mata wang, nilai susu harga dia tu lah. And then kalau nak beli shopping, okay, shopping barang shopping mall, sini pun ada PG Mall. You boleh tebus dengan nilai emas yang you ada tadi lah. Macam ni, periuk semua ada belakang ni, bantal dengan ada loketnya lagi, macam-macam, Milo semua ada, jam semua ada ni, sikat pun ada ni, macam-macam you boleh. Ni PG Mall, dia mall PG, Public Gold Mall. Okay, and then yang kita nak sebenarnya gold lah ataupun silver lah. Pergi ke produk, pergi ke gold. Bila you pergi ke produk gold, you akan nampak sini dia ada bentuk kad, dia ada bentuk loket. Ni loket untuk sarung loket untuk 1 dinar. Contoh bila you boleh beli 1 dinar, you nak pakaikan 1 dinar dekat tengkuk anak you, so beli ya dia punya sarung ni. Sarung ni pun daripada bentuk emas lah, casing dia, harga dia pun 1,000 lebih lah, 1,700 macam tu lah. Okay, and then pilih nak beli setengah dinar ke? Setengah dinar, okay, contoh setengah dinar, tengok berapa harga, RM725 setengah dinar. Boleh lah aku ada modal 1,000 ni. Okay, add to cart and buat payment. Nanti dalam masa 1 minggu atau 3 atau 5 hari dia akan post ke rumah you lah. Macam tu. Kalau kata aku ni ada ada 15,000 ni. Okey, beli terus 10 dinar. 10 dinar sama dengan 11,000 955. Tu terus you dapat lah. And then yang ni you kena pergi collect dekat branch lah sebab dia lebih daripada 20 gram. Okey, 42.5 gram. Ni benda ni depan ni lah satu keping ni 11,000. Okey, faham jadi apa tujuan you simpan sikit-sikit dekat akaun MyGap ni? Contoh dekat Gap ni, okey. Ni you simpan dekat sikit-sikit dekat sini sampai target you berapa, ialah tujuannya bila you nak keluarkan yang ni lah. Kalau you nak keluarkan 1 dinar, you kena dapatkan 4.25 gram baru you boleh keluarkan. Macam akaun saya tadi 71 gram. So saya boleh keluarkan apa? 71 gram saya dapat keluarkan 50 gram, 100 gram. Saya nak keluarkan ini sebenarnya. Saya tunggukan dulu. Okay, and then saya boleh keluarkan 10 dinar, saya boleh keluarkan 50 gram, saya boleh macam ni, 50 gram ni, and then 50 gram sekeping, and then 20 gram lagi tu saya boleh keluarkan yang ni. Yang ni sekeping saya boleh keluarkan dengan 71 gram. 1 gram lebih lagi tu saya boleh saya boleh dapatkan untuk saya tambah sikit, saya dapatkan inilah setengah dinar pun boleh, tak ada masalah. Saya boleh tebus dengan 71 gram yang saya ada tadi tu. Okey. Atau
Kalau sama juga produk kalau silver. Silver pun you boleh pilih nak beli jongkong silver ke, nak beli macam ni 250 gram ke, 50 gram ke, 500 gram ke ataupun 5 kg. Boleh simpan silver macam ni. Cuma dirham atau dinar ni dia lebih kepada currency mata wang, dan itu yang kita kena simpan sebenarnya. Sebab untuk akhir zaman nanti kita nak membeli pun dengan melalui dinar dan silver, dirham. So kalau kita nak beli roti, nak beli aiskrim, nak beli ayam, daging, takkan nak pakai dinar. Faham tak? Sebab benda tu nilai tu rendah sangat. Mestilah dia pakai dirham. So dirham ni banyak sebenarnya pakai waktu untuk kehidupan harian. Kecuali you nak beli kereta, nak beli motor, nak beli mesin basuh, nak beli rumah, kena pakai gold lah. Kena pakai dinar ataupun gold lah supaya memudahkan. Okay, kalau benda-benda kecil macam gula-gula anak-anak semua tu kena pakai dirham lah. Okay. Maaf saya pun baru join sebenarnya ni. Tapi saya excited sangat nak ajak kawan-kawan and saudara mara supaya join benda ni. Supaya persiapan kita untuk akhir zaman. Sebab di akhir zaman nanti agak keras. Di mana akan berlaku pergaduhan, rompakan, bunuh-membunuh sebab kelaparan, kebuluran. So, bila mata wang dah tak menjadi nilai, tak ada nilai, bila duit-duit yang dalam akaun digital semua tak bernilai semua, kita akan kembali kepada emas dan silver. Waktu tu masing-masing dia cukup-cukup je ada. So, makanan pun terhad lah, kebuluran lagi. Maka bila jadi macam tu, akan jadilah bunuh-membunuh, jenayah apa semua. Okay? So, kita nak elaklah benda tu berlaku. Kita buat persiapan awal supaya kalau kita ada lebih, kita boleh tolong orang macam tu. Cuma saya nak sedarkan orang supaya menyimpanlah emas sekarang. Dan ulama-ulama kita pun, ustaz-ustaz kita dalam Facebook, dalam TikTok pun hari-hari menasihatkan benda yang sama. Ada duit simpan emas, ada duit simpan emas. Jangan hidup beli rumah sampai 50 biji, beli tu tanah tak. Benda-benda macam ni kalau semua tak mampu, siapa nak beli? Sebab orang masa tu cukup-cukup nak makan je. Okay? And then hutang-hutang baru pun jangan tambah lah kalau boleh. Fokuskan dulu untuk simpan sedikit emas dan ni. Dan kita buat pelaburan, target untuk pelaburan untuk jangka masa panjang. Kalau hari ni beli 200, kemungkinan 3 tahun lagi mungkin 1 gram RM500. Itu kita nak. Okay, waktu tu you alhamdulillah lah rezeki. Okay? And then itu je lah untuk video sedikit pengenalan tentang bagaimana kita nak beli emas melalui public gold lah. Pentingnya public gold ni sebab dia orang panggil macam mastermind lah, ataupun panggil apa? Pioneer lah dekat Malaysia ni public gold, dan dia mesra RAHNU. So kalau kita contoh bila dalam account kita ada nilai macam ni, okay, you dah ada ni 71 gram ni, tiba-tiba you ada emergency case nak pakai duit, you boleh pergi ke RAHNU ni. So RAHNU dia akan tunjuk terus, dia ambil dia akan tunjuk terus dekat you berapa dia ambil dekat you semua. And then bagaimana nak. Jadi saya tak berapa belajar lagi, and then saya pun tak terfikir pun nak bergadai ke apa emas. Cuma biasanya saya tengok orang tak buat dekat sini pun, orang pergi dekat beras terus, ambil cash terus dekat tangan. Terpulang lah. So jangan risau. Apa point dia ialah RAHNU ni adalah dia mesra dengan public gold dan dia joint venture, senang kata. Dan RAHNU ni pula kita boleh jumpa di mana-mana. Okay, dan bila you beli emas nanti dia akan bagi you certificate and then emas. So bila you tolak dekat RAHNU, you tak perlu risau untuk emas you luka ke apa ke, sebab you dah ada certificate. So benda tu memudahkan proses untuk ketulinan emas tu. Kalau you bawa beli emas kat lain, you bawa kat RAHNU, untuk proses pengesahan dan ketulinan tu leceh lah, sampai kena letak asid lah apa semua. So membuatkan emas tu rosak kalau silap-silap bulan. Okay, and then itu je lah untuk pengenalan untuk public gold dan kenapa kita kena menyimpan emas. So ubahlah mindset pada sekarang supaya kita boleh bersiap sedia untuk hadapi akhir zaman yang lebih kejam lagi. Okay, dan jangan anggap benda ni sebagai MLM ke apa ke, skin cepat kaya ke apa. No. Sebab ini adalah persiapan kita untuk hadapi akhir zaman. Sebab benda ni disebut dalam Islam pun mengajar kita untuk menyimpan emas, dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi nasihat kita simpan emas. And then ulama-ulama pun berpendapat menyeru kita untuk menyimpan emas. So benda ni melibatkan keagamaan dan menuju kepada akhir zaman juga. Bukannya benda ni jual kereta ke, jual insurans ke. No. Yang tu tak apa, itu optional. You boleh ambil atau tak nak. Kalau macam ni bagi saya boleh diletakkan sebagai wajib. At least 100 sebulan pun jadilah. 100 sebulan cukup. Untuk kalau you ada 2 anak 200, 100, dan isteri you 300, dan you sendiri pun 400 kalau nak kira nak bagikan semua. Itu lebih bagus. Okay? And then kalau kata ada rezeki lebih, boleh lebih. Ataupun duit yang cash yang you ada dalam almari, dalam peti ke dalam Tupperware you yang 50,000, 100,000 tu, you sandarkan dulu kepada emas. So kalau kata ada 200,000 lebih dalam cash money you ada, dan duit tu you tak guna langsung. You all tak guna langsung duit tu. Memang you all kaya you all. So tak pening kepala pergi ke ni,
sandarkan terus you all punya duit cash tadi kepada sekilo terus. Harga sekilo untuk emas ialah 277,000. You all sandarkan duit you kat sini. So maknanya duit you nanti akan bersandar pada emas. Macam tok nenek moyang kita dulu. Tok nenek moyang kita dulu, setiap duit wang kertas yang dia orang ada, mesti daripada emas. Sebab dia orang lebih menyimpan emas. So nak cakapnya duit orang dulu dia bersandar pada emas. Duit kita hari ni hanya bersandar kepada digital dan kertas semata-mata. Ini yang bahayanya. Kalau sistem off satu hari ataupun peperangan berlaku ke, ataupun bank tahan kita punya pengeluaran ke yang pernah berlaku sebelum ni ke, tak kekelang kabut kita waktu tu. So bila kita menyimpan emas, targetlah untuk kita simpan emas di tangan. Supaya anything happen berlaku, kita dah ready. Macam tu. Bukan setakat simpan makanan saja. Kalau kita ada emas, mungkin kita boleh pergi beli makanan, tak ada masalah. Tapi kalau dah lama tak ada, makanan pula tak ada, hanya duit je bawa. Duk bawa 50,000, duk bawa 100,000, hulu ke hilir. Waktu tu tak ada seorang pandang you. Sebab kertas tu dah jadi macam kertas A4 yang kosong dah. Yang kanak-kanak warna-warna dah. Tak ada nilai dah. Okey, dah boleh buat susu atas jalan dah waktu tu. Macam Zimbabwe semua tu, jual pasal malam je duit kertas. Okey. So sandarkan dulu objektif dia, sandarkan dulu kepada emas, cash yang you all ada, supaya you all dapat kekalkan aset kekayaan you all, supaya tidak inflasi. Orang lain, you A kaya, B pun kaya. A ada 100,000, ada 1 juta, B pun ada 1 juta. Tapi A dia sandarkan kepada emas semua cash dia. Nilai aset yang dia ada tu 1 juta tu dia sandarkan kepada emas. Tapi B tak. B 100 juta tu, 1 juta tu dia cash mata-mata dalam almari dia. So bila berlaku apa-apa yang nanti happen di akhir zaman, si A ni dia tak risau sebab dia ada emas. Kalau si B ni tiba-tiba declare duit kertas tak bernilai, Allah nanya dia nak makan apa, tiba-tiba jadi jatuh miskin. Sebab ada setengah dia yang menceritakan waktu tu orang kaya dah muflis sekelip mata. Tapi saya lupa tentang bukan hadis, riwayat ke apa benda dah. Nanti saya refer balik sebagai buat rujukan video insya-Allah. Sebab bahaya sekarang nak cerita-cerita lebih-lebih tak ada dalil ni, bahaya juga. Okey. Saya minta maaf lah kalau salah. Cuma saya pernah terdengar lah ada riwayat tentang tu. Menceritakan tentang orang kaya yang muflis sekelip mata di akhir zaman. Akibat ni lah, akibat tidak memiliki apa-apa dan nilai mata wang kita tak bernilai dengan apa-apa semua ni lah. Okay? So ubah mindset, aku beli emas untuk sandarkan duit aku kepada emas supaya lebih akan dapat mengekalkan kekayaan dan jumlah aset yang aku ada. Pertama. Kedua, aku nak simpan emas untuk persiapan akhir zaman. Sebab di akhir zaman esok, emas dan dirham akan menjadi tumpuan ataupun jadi currency kita pada waktu tu. And then ketiga, aku sahut seruan agama lah, seruan Rasul lah untuk menyimpan emas lah di akhir zaman untuk ketenteraman hidup dan kelangsungan hidup yang terus lah, supaya anak bini aku tak lapar, supaya keluarga aku tak lapar, tak kebulu, ada kelebihan. Okay, and mindset yang betul, dan aku simpan emas untuk pelaburan jangka masa panjang. Okay, untuk lebih 3 tahun ke atas, bukan beli hari ni jual esok. No, beli hari ni jual esok, you kena trade saham macam saya. Saya seorang trader saham. So beli hari ni boleh jual esok. Bukan esok pun, 10 minit daripada sekarang pun saya boleh jual. Jika benda tu untung dan saya dah cukup profit, tak ada masalah. Tapi emas tak boleh. Kalau you nak main dalam masa singkat, itu merugikan. No, salah. Okay, itu je lah untuk video kali ni. Apa-apa tak faham boleh PM saya lah. So saya selaku dealer daripada Public Go yang sah, akan bantulah guide you all semampu saya untuk rancang ekonomi you all untuk masa hadapan lah, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum.